Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang dihormati pensyarah kejuruteraan pertanian Dr. Muhammad Ashkari. Saya Muhammad Dofi Muhammad akan membentangkan mini projek yang bertajuk kejuruteraan akuakultur. Okay, untuk pengenalan, kejuruteraan akuakultur memainkan peranan penting dalam pembangunan mapan penternakan ikan. Selama bertahun-tahun, sumbangan kejuruteraan yang besar telah dibuat untuk meningkatkan pelbagai aspek akuakultur, iaitu merangkumi aspek reka bentuk sistem dan pengurusan kualiti air kepada penuaian dan pemprosesan produk. Untuk objektif, kejuruteraan akuakultur adalah untuk menyelidik perincian sumbangan kejuruteraan dalam akuakultur, memberi penerangan tentang komponen, fungsi, kelebihan dan keburukannya. Lain daripada itu, perbincangan berkaitan potensi pengubahsuaian yang boleh mengurangkan kos pengeluaran pertanian untuk memaksimumkan keuntungan melalui penggunaan inovasi kejuruteraan ini dengan cekap juga diambil kira. Dalam mini projek ini, saya meletakkan beberapa perbincangan lah. Yang pertama, reka bentuk sistem untuk ladang ternakan ikan. Penerangan berkenaan masalah reka bentuk sistem yang cekap adalah penting untuk kejayaan ternakan ikan. Ia melibatkan susunan atur, susunan dan penyepaduan pelbagai komponen untuk mewujudkan persekitaran yang produktif dan mapan untuk pertumbuhan ikan. Dari segi komponen dan fungsi, sistem ini merangkumi sistem kolam seperti sistem penapisan, termasuk juga unit pengudaraan. Setiap komponen direka untuk mengekalkan kualiti air yang optimum dan menyediakan habitat yang kondusif untuk ternakan ikan. Gambar ini menunjukkan jentera yang digunakan dalam pembinaan kolam. Ini adalah jentera jengkaut ataupun excavator jenama Hitachi, dan jentera ini berkeupayaan untuk membina kolam sederhana dan juga kolam yang besar. Ini adalah gambar menunjukkan sistem kolam ternakan yang lengkap, iaitu binaan kolam yang teratur, sistem pengairan yang lengkap, sistem paddle wheel yang teratur. Dan dalam sistem kolam ini terdapat laluan di tengah-tengah untuk memudahkan jentera-jentera yang digunakan untuk pengoperasian kolam ini. Okey, bagaimana cara berfungsi adalah peredaran air daripada paddle wheel, membolehkan pengudaraan dan pengurusan sisa yang betul dikekalkan melalui sistem yang direka bentuk dan baik seperti dalam gambar kolam tadilah. Sistem pemantauan memastikan data masa yang nyata, iaitu data terkini dan juga parameter-parameter air. Dari segi kelebihan dan kekurangan, kelebihan termasuk pertumbuhan ikan yang dipertingkatkan, risiko penyakit dan penggunaan sumber yang cekap. Dari segi kelemahan pula termasuk kos persediaan yang awal dan tinggi dan keperluan untuk penyelenggaraan tenaga yang mahir. Okey, untuk perbincangan yang kedua adalah pengurusan kualiti air. Okey, mengekalkan kualiti air adalah penting untuk kesihatan dan pertumbuhan spesies akuatik. Kualiti air yang buruk boleh menyebabkan wabak penyakit dan pertumbuhan terpantut. Ini akan menyebabkan kematian dan sudah tentu kerugian yang besar dalam
ternakan aquakultur lah. Dari segi komponen dan fungsi, sistem pengurusan kualiti air termasuk pengawalan pH. Ini penting tuan-tuan lah. Pengawalan pH air sangat penting. Peranti pengoksigenan dan unit penapisan. Komponen ini berfungsi bersama untuk mengawal parameter air utama. Okey, pump. Okey, ini adalah pump untuk digunakan dalam pengairan air dalam kolam lah. Setelah kolam siap, kita boleh gunakan pump ini untuk mengisi air dalam kolam ini. Okey, sekiranya kualiti air didapati merosot, pump ini boleh digunakan untuk mengepam air baru ke dalam ini adalah spesifikasi pump yang boleh didapati di pasaran lah. Okey, ini gambar yang menunjukkan penggunaan pedal wheel. Pedal wheel yang mana memerlukan kuasa elektrik. Kita boleh pakai generator dan juga bekalan elektrik terus daripada punca elektrik di kawasan tersebut. Okey, reka bentuk pemasangan adalah bergantung kepada saiz kolam. Mungkin kalau kolam besar mungkin boleh guna sehingga 10 ke macam tu. Untuk kolam yang kecil memadai 2, satu di inlet dan satu lagi di outlet. Okey, penggunaan pedal wheel ini sangat penting untuk mengekalkan bekalan oksigen dalam kolam tersebut lah. Okey, fungsi pedal wheel tadi adalah untuk mengawal pH, mengekalkan tahap keasidan yang optimum lah. Kita tidak boleh keasidan yang terlampau tinggi dalam kolam lah, dia ada jumlah-jumlah tertentu. Peranti pengoksigenan seperti pedal wheel tadi memastikan bekalan oksigen mencukupi dan unit penapisan mengeluarkan kekotoran daripada kemasukan air. Kita akan gunakan penapis lah. Proses ini secara kolektif menyumbang kepada persekitaran akuatik yang sihat. Dari segi kelebihan dan kekurangan, kesihatan ikan yang bertambah baik, iaitu kelebihan lah. Pertumbuhannya lebih cepat dan kadar kematian yang berkurangan adalah dapat dikawal. Dan dari segi kelemahan termasuk penggunaan tenaga dan kos penyelenggaraan peralatan. Okey, aspek yang ketiga adalah penuaian, pengisian dan pemprosesan produk. Ini kaedah lepas tuai lah. Okey, dari segi huraian masalah, penuaian dan pemprosesan yang cekap adalah penting untuk daya maju ekonomi ternakan ikan. Proses manual selalunya memerlukan tenaga kerja dan memakan masa. Jadi kita perlukan mesin lah untuk mempercepatkan dan juga untuk mengurangkan tenaga buruh. Untuk komponen dan fungsi sistem penuaian automatik, mesin pengisi dan unit pemprosesan ialah komponen utama. Ia direka untuk pengendalian yang lembut dan tekanan minimum kepada organisma akuatik supaya tidak merosakkan hasil ternakan kolam. Cara ia berfungsi ialah sistem automatik menyelaraskan proses penuaian. Dia ada mesin pengisi ataupun mengkategorikan ikan berdasarkan saiz, kecil besar. Dan unit pemprosesan menyediakan ikan untuk pasaran. Automasi mengurangkan pergantungan kepada buruh manual. Jadi mesin akan digunakan sepenuhnya lah untuk mempercepatkan kerja-kerja dan juga mengurangkan kos tenaga buruh. Kebaikan dan kelemahan, peningkatan kecekapan. Kelebihan adalah peningkatan kecekapan, mengurangkan kos buruh dan peningkatan kualiti produk adalah diutamakan. Dari segi kelemahan termasuk pelaburan awal yang tinggi lah. Memang mahal, memang harga tinggi. Okey, ini adalah mesin untuk
pemberian makanan kepada ternakan lah. Mesin ini digunakan untuk kerja-kerja penaburan makanan ternakan di dalam kolam. Okey, mesin ini dilengkapkan dengan generator. Maknanya dia ada generator dalam ni lah. Kaedah operasi ialah ditarik dengan menggunakan traktor. Okey, dengan penggunaan mesin ini ia akan menjimatkan masa, menjimatkan tenaga buruh dan juga penaburan makanan adalah pada tahap yang sekata. Okey, ini adalah gambar mesin yang digunakan untuk kerja-kerja penggradan hasil ternakan kolam. Okey, ini dioperasikan dalam bangunan khas supaya kerja ini teratur dan bersihlah. Kebiasaannya dia akan dibuat dalam bangunan penggradan lah khas untuk, dan di situ juga akan dibuat penyimpanan dan juga pembungkusan produk perikanan. Okey, untuk perbincangan mengenai pengubahsuaian dan pengurangan kos dan peningkatan keuntungan, pelaksanaan teknologi cekap tenaga untuk mengurangkan kos operasi. Okey, penggunaan sistem pemantau pintar untuk penyelenggaraan ramalan untuk meminimumkan masa henti. Jadi kita tidak mahu mesin rosak dalam jangka masa panjang, kerja-kerja tidak dapat dijalankan. Penyepaduan amalan lestari untuk pemeliharaan air dan penggunaan sisa. Jadi maknanya air dalam kolam itu mesti diselenggara dan tidak akan menjadi toksik kepada ternakan dalam kolam lah. Dan juga sisa-sisa kekotoran dalam kolam dapat diselenggara dengan baik. Kerjasama dengan institusi penyelidikan untuk penambahbaikan betulan dalam reka bentuk sistem dan pengurusan kualiti air. Kita akan boleh berhubung dengan agensi-agensi yang berkaitan lah, mungkin di Jabatan Perikanan ataupun di jabatan alam sekitar. Okey, sebagai kesimpulan, kejuruteraan akuakultur telah memberi sumbangan besar kepada industri akuakultur dan juga meningkatkan kecekapan, kemampanan dan keuntungan. Sumbangan kejuruteraan yang dibincangkan memfokus pada reka bentuk sistem, pengurusan kualiti air dan penuaian produk, dan juga pengasingan dan pemprosesan yang mana mempamerkan inovasi dan kemajuan dalam bidang ini. Dengan memahami komponen, fungsi, kelebihan dan keburukan sumbangan kejuruteraan akuakultur ini, pengamal akuakultur boleh membuat keputusan termaklum ataupun terlebih dahulu untuk mengoptimumkan operasi mereka. Okey, dengan ini saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih kepada pensyarah kejuruteraan pertanian Dr. Muhammad Ashkari atas segala tunjuk ajar, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.